Kami meneruskan perjalanan kami ke sebuah tempat yang dikatakan amat menarik dilawati. Jika anda datang ke daerah Tuaran, jangan lupa singgah di sini yang dipanggil Rumah Budaya Linang Cave. Okay, selamat datang ke Rumah Budaya Linang Cave. Okay, sebelum kita naik ke atas, biasanya kami akan buat satu upacara dipanggil Popoju. Upacara untuk cuci kaki sebelum naik ke atas rumah panjang. Salah satu tempat untuk orang buat ritual, semangat. Orang percaya roh-roh nenek moyang mereka yang sudah meninggal, orang percaya akan berada dalam gusi ini. Gusi. Tapi yang di sini ni dia gusi, dia ada dua jenis, satu gantung, dipanggil gantung. Gantung ni tempat menyimpan mayat. Kalau dulu belum ada coffin keranda kan, jadi orang akan ambil gusi gantung tu, dia akan tanam. Ataupun orang gantung, orang akan buat satu rumah-rumah kecil yang tinggi, so dia akan letak di atas tu lah. So, tapi dia ada gusi ni ada satu upacara dipanggil mangahau. Itu adalah salah satu upacara dia. Dalam gambar ni, upacara ni dibuat selama 7 hari 7 malam, diketuai oleh Tantagas. Perawan-perawan, orang lebih gemar upacara monidong. Monidong ni upacara mencari jodoh. Jadi kalau telur tu pecah, maksudnya ada jodoh lah. Kalau belum pecah, jadi lama lagi jodohnya. Kelebihan Tantagas ni, kalau upacara meninggal, dia boleh, kelebihannya dia boleh berkomunikasi dengan roh-roh orang yang sudah mati. So jadi dia boleh tahu lah macam mana kehidupan si mati itu selepas tu lah. So dia akan bagi tahu dengan keluarga-keluarga yang si mati itu, dia beritahu yang si roh si mati itu sebenarnya masih okey, aman, dia jalan yang betul. Itulah dia punya kelebihan dia. Jadi seterusnya kita di bilik mistik. Pernah dengar tentang headhunter yang dari suku kaum Murut? Lotus pun lebih kurang juga. Dia yang sekarang kita nampak ni. Ini adalah rambut original. Ini adalah rambut mangsa-mangsa yang sudah dipenggal kepala. So, jadi selepas dia penggal kepala, dia akan ambil beberapa helai rambut. Lepas itu dia akan gantung di sini. Pisau yang digunakan adalah yang di belakang tu. Gayang yang ni. Itu adalah gayang yang digunakan untuk memenggal kepala. Dan itu adalah barang-barang mistik kita tiru. Yang ini kami panggil langsung. Ini adalah gelang kaki. Kebiasaan dia yang akan pakai ini perempuan yang sumandak, yang belum berkahwin, yang masih bujang. So dia akan pakai ini kiri 2, kanan 2. Jadi dia akan menghasilkan bunyi. Memang berat. Ini susah kalau pakai. Dia ada seorang yang pandai untuk kasih fleksibel dia. Ada beberapa mantra yang akan dibaca, so dia akan lembut. Jadi dia akan boleh pakai. Tapi kalau dia mau buka benda ni, dia akan jumpa orang yang pasang tu. Sebab ini besi dia keras, jadi ada bacaan dia untuk lembutkan. Ini adalah bilik pengantin. Yang di sini ni, ini adalah libunan. Libunan ini untuk mempamerkan pengantin. Jadi pengantin itu akan berada di sini lah. Dia umpama pelangi. Ini adalah berian masa-masa dahulu. Sebab kalau masa dahulu belum ada lagi, tidak ada menggunakan wang ringgit, sebab akan guna benda ini. Antara berian yang termahal, barang-barang termahal ini adalah dipanggil meriam. Jadi ini adalah baju. Kalau mau cuba boleh try. Peluang jangan dilepaskan. Kami pun apa lagi, terus mencubanya. Wow, cantik dan menarik kan? Bukan setakat memakainya, kami bergaya sakan menggayakannya. Gayanya kami tidak tahu kategori apa. Janji kami terhibur di sini.
hati ke kawan? Apa yang membuat perasaan kamu terkesan sepanjang kita berada di tuaran ini, ya Calvin? Entahlah, MK. Saya terasa ada perasaan yang istimewa bila saya berada di negeri Sabah. Ia penuh dengan kedamaian yang sukar diterjemahkan dengan kata-kata. Ya. Lihatlah, pemandangan alamnya yang menghijau, ia amat menenangkan jiwa saya. Betul. Bukan itu saja, orang-orang di sini ramah serta baik hati. Ya. Mereka ikhlas dalam perkongsian kisah tempat di sini. Ya. Bagaimana dengan MK? Sama itu saja yang saya rasa. Di sini mereka kaya dengan cerita-cerita unik, tetapi ia sesuatu yang istimewa dan baru bagi saya. Kisah Tun Mirsa salah satu daripadanya. Dengar ceritanya seakan seram, namun itulah realiti pengalaman yang berlaku pada dirinya. Sekurang-kurangnya kita tahu cerita yang dikisahkan itu lebih membentuk kepada rakyat, budaya dan kaum di sini. Jujurnya, ia sesuatu penceritaan yang begitu menarik yang membuatkan saya ingin lebih tahu tentang masyarakat di negeri ini, Calvin. Malah ketika kita dibawa menaiki bot melawat kegiatan perikanan di Sungai Mangkabong tadi, Ya, kita dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri erti kesungguhan penduduk di sini dalam memajukan taraf hidup. ya, Saudara-saudara kita di sini bertuah kerana mereka memiliki kekayaan alam semula jadi. ya. MK, tak takut ke ketika berada di atas bot tadi? Apa yang nak rasa takut, Calvin? Saudara-saudara yang membawa kita di bot tadi itu, mereka memang handal. Percayalah, apapun kita doakan semoga usaha mereka terus berjaya. Negara kita makmur dan bertuah, Calvin. Negaraku, kecintaanku. Saya minta kepada generasi-generasi muda supaya mereka lebih sayangkan negara Malaysia ini. Sebab kenapa saya mengatakan sedemikian? Tidak ada negara seperti negara Malaysia ini yang membela rakyat tanpa mengira sebarang bangsa, keturunan dan agama. Marilah kita sama-sama menanamkan sikap jati diri untuk negara Malaysia kita yang tercinta ini. Kalau tidak kita, siapa lagi? Malaysia boleh, Sabah boleh. Tidak ada lagi negara yang kedua, melainkan satu-satunya negara kita Malaysia. Ini pesanan saya sebagai orang tua